Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan terutamanya kepada Puan Anissa binti Hang Tuah. Saya, Jira Sarfina binti Idris, nombor metrik 290935 dari kumpulan Ipoh telah memilih tajuk perbincangan iaitu Komunikasi Pembangunan. Definisi komunikasi, Gaffey and Elman 2010. Komunikasi adalah penyampaian atau pemindahan mesej dari seseorang penyampai kepada orang lain iaitu penerima. Pengenalan komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang berguna bagi tujuan usaha memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh negara, khususnya negara yang membangun seperti Malaysia. Nasution 2007 menyatakan teori ini digunakan dalam melaksanakan rancangan pembangunan sesebuah negara, serta teori ini juga digunapakai bagi isu-isu pembangunan yang berlaku di Malaysia. Komunikasi pembangunan juga adalah salah satu dalam proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi secara umum bagi melaksanakan rencana pembangunan sesebuah negara. Baiklah, dalam perbincangan tajuk ini, saya telah menerima ramah seorang yang disegani ramai di jabatan saya bertugas. Beliau tidak asing lagi, iaitu Tuan Haji Zamri Muhammad Sahari, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar di Kolej Profesional Mara Sri Iskandar Perak. Baiklah Tuan Haji, dengan era pembangunan negara kita yang sedang membangun ini, apakah pendapat Tuan Haji berkaitan dengan komunikasi pembangunan negara kita ini? Bila kita bercakap tentang komunikasi pembangunan ini, sebenarnya komunikasi pembangunan ini banyak dibahaskan dah lama dah sebenarnya oleh negara-negara membangun sebenarnya. Maknanya isu ni bukan isu baru, isu lama, ya. Bila kita melihat tentang konsep tu adalah konsep komunikasi dalam membangunkan satu-satu negara. Konsep communication ni sebenarnya amat penting sebab dia mencakupi semua sahaja ruang bidang dan lingkup, di mana bila sebut saja tentang communication, komunikasi kita dalam bidang sosial, komunikasi kita aspek ekonomi, komunikasi kita dalam konteks politik, itulah lingkaran kita sebenarnya bila kita sebut. Bila kita menyebut tentang komunikasi sosial ini adalah tentang pembangunan individu, keluarga, pembangunan bagaimana kita nak menjadikan generasi kita ni adalah generasi yang mempunyai adab dan tata susila yang baik. Itu kalau kita sebut pasal sosial, skop kecil yang saya sebut. Kalau pembangunan segi ekonomi pula, ini lebih luas bidangnya, ruang lingkupnya. Communication kita, bagaimana kita untuk memajukan ekonomi kita dalam konteks masyarakat setempat dan juga masyarakat global. Sama juga dalam bidang politik. Pembangunan communication dalam pembangunan ini, ruang lingkup dalam bidang politik juga adalah bagaimana kita nak mendidik politik kita ini menjadi politik yang matang dan juga boleh diterima oleh semua orang. Secara langsung ataupun secara kesimpulan dia, communication ini dia akan memberi satu peradaban yang baik kalau dia mampu untuk kita bina bersama bagi generasi-generasi yang akan datang. Itu sebenarnya pentingnya communication pembangunan ini sebenarnya untuk negara kita. Dan sekarang ini communication sedar tak sedar generasi sekarang, saya bagi satu contoh saja, iaitu tentang TikTok. TikTok ini salah satu communication yang boleh saya garapkan juga, communication pembangunan generasi sekarang. Dalam tu sedar tak sedar dia boleh mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi politik. Jadi communication ini baik atau buruknya itu kita ambil yang baik sajalah sebenarnya untuk pembangunan generasi dan peradaban kita. Terima kasih Dila. Itu pada pandangan saya. Terima kasih Cik Zam. Baik, sama. Fungsi komunikasi pembangunan di Malaysia. Dalam usaha pembangunan negara, teori ini amat bermanfaat dalam proses menyebaran maklumat untuk memberi penerangan kepada rakyat. Komunikasi pembangunan memfokuskan kepada penyampaian dan perkongsian idea
ideologi dan inovasi dalam pembangunan daripada kerajaan kepada rakyat dan sebaliknya. Dengan adanya pelibatan dua hala sebegini, masyarakat akan mula sedar akan kepentingan penyertaan mereka dalam proses pembangunan negara. Komunikasi pembangunan ini akan menyebabkan rakyat sesebuah negara akan berminat untuk memberi idea dan pandangan mereka demi kepentingan negara. Fungsi komunikasi pembangunan di Malaysia yang kedua adalah medium pendidikan masyarakat. Dalam pada masa yang sama, dengan mengaplikasikan teori ini, maka pihak kerajaan dapat mendidik masyarakat dengan lebih baik bagi membentuk nilai sikap yang berteraskan kepada pembangunan serta kemodenan negara. Dengan adanya penggunaan media massa secara meluas dalam menyampaikan idea dan maklumat, maka masyarakat negara ini akan lebih tertarik untuk menggunakan peranti seperti telefon mudah alih, tablet dan komputer peribadi. Hal ini akan menjadi perangsang kepada pembangunan negara yang akan menjadi aspirasi kepada proses pembangunan negara. Yang ketiga pula adalah menjadikan komunikasi lebih sistematik. Usaha untuk membangunkan negara bukan merupakan sesuatu yang mudah. Dengan yang demikian, komunikasi pembangunan dilihat sebagai satu usaha untuk mengaplikasikan tindakan komunikasi yang lebih sistematik, terancang dan memfokuskan kepada pembangunan. Maka dengan yang demikian, kerajaan boleh menyalurkan maklumat dengan lebih meluas bagi mempengaruhi rakyat untuk menyokong sebarang perubahan pembangunan. Hal ini akan memberikan satu perubahan yang aman sambil memodenkan masyarakat, dalam erti kata mempertahankan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Fungsi yang keempat pula adalah menjadikan satu proses psikologi. Komunikasi pembangunan ini dilihat sebagai satu pendekatan psikologi yang mana tujuan kerajaan dalam memberi maklumat kepada rakyat adalah dengan jelas dalam mencapai pembangunan negara. Dengan mengubah persepsi mereka daripada pemikiran tradisional kepada pemikiran yang lebih moden, maka lebih ramai rakyat negara ini akan sedar akan tanggungjawab mereka sebagai salah seorang warga negara. Penyertaan mereka dalam bidang politik akan dilihat dengan lebih jelas. Hal ini ditambah lagi dengan peranan media massa dalam mencipta satu pengalaman baru kepada rakyat dalam menyampaikan maklumat secara atas talian. Dengan itu, maklumat akan sampai kepada rakyat dengan lebih cepat dan tepat. Masihkah ingat lagi tragedi yang berlaku ke atas pesawat kita MH370 dan serangan terhadap pesawat MH17? Melalui isu-isu ini, kerajaan dengan kadar segera memainkan peranan melalui komunikasi pembangunan negara, iaitu mengadakan sidang media dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan sahih kepada rakyat dalam merungkai teka-teki ini, serta bagi menyelesaikan kabar angin yang tersebar di kalangan rakyat bagi menyampaikan berita yang sahih dan benar. Komunikasi pembangunan ini juga menjadi sumber utama kepada rakyat, iaitu ia dapat membantu dalam membangun semula negara bagi pasca pandemik COVID-19 yang dapat kita lihat pada hari ini. Cara bagi mengatasi masalah komunikasi pembangunan di Malaysia adalah dengan cara kerajaan menyampaikan maklumat dengan tepat, iaitu melalui media sosial, forum, risalah, contohnya seperti surat khabar, artikel dan jurnal. Kedua pula iaitu sumber pengetahuan masyarakat. Dalam berhadapan dengan penularan COVID-19 pada hari ini, aplikasi teknologi ini dapat dilihat menjadi satu sumber pengetahuan masyarakat yang utama. Masyarakat Malaysia semakin celik teknologi dan ini membolehkan mereka mendapat capaian maklumat yang baik. Maklumat-maklumat yang disampaikan oleh pihak kerajaan menjadikan Malaysia, negara ini lebih peka akan peri pentingnya penjagaan kesihatan diri. Dengan yang demikian, rakyat negara ini akan saling mengingati antara satu sama lain akan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam mengekang penularan COVID-19. Pada hari ini, kita dapat saksikan penurunan kes
dalam negara yang mana kadar jangkitan telah menurun dengan mendadak, manakala simptom yang dialami oleh pesakit juga tidak seteruk sebelum ini dengan wujudnya kesedaran untuk mendapatkan imunisasi. Yang ketiga pula adalah kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi atasan ke bawah, iaitu daripada pihak kerajaan kepada rakyat. Kedua, kemahiran komunikasi bawahan ke atas melibatkan rakyat kepada pihak kerajaan. Kemahiran komunikasi mendata, proses komunikasi dalam kalangan rakyat seperti pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan konflik melalui aktiviti bersama. Terakhir adalah kemahiran komunikasi luaran melibatkan proses penghubungan antara pihak kerajaan dan rakyat. Gambar rajah ini menunjukkan bahawa komunikasi daripada atas ke bawah dan bawah ke atas, dari kerajaan kepada rakyat dan dari rakyat kepada kerajaan. Di sini saya dapat membuat kesimpulan betapa pentingnya komunikasi di dalam pembangunan, kerana dalam komunikasi kita dapat menyampaikan maklumat serta memberikan kefahaman kepada individu dari sudut pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu juga, komunikasi ini dapat memberi kesedaran kepada individu tentang pentingnya komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat bagi berkongsi maklumat yang tepat dengan terhasilnya idea-idea bernas yang membantu dalam pembangunan negara Malaysia.